Sabah hari ini telah mengumumkan bahawa 14 kerusi telah dipertandingkan. Satu perkembangan yang sangat menarik, saya kata. Kenapa sangat menarik? Cuba saya bacakan. Saya bacakan kenyataan akhbar. Pertama sekali, DAP dan juga Amanah akan pergi sendiri. DAP dan Amanah akan pergi sendiri untuk maksudnya pergi sendiri itu menggunakan logo warisan. Mereka tidak menggunakan logo masing-masing, mereka menggunakan logo warisan. Dan saya dengar Amanah hanya akan bertanding satu kerusi di kawasan Sempurna, iaitu di kawasan CM, di kawasan Syafiq Abdal. Okey, kenyataan Abah daripada saudara Simsuddin Haji Siddiq, iaitu Ketua Penerangan Sabah. Keadaan tampil gandingan calon berpengalaman dan baharu. Keadaan adalah sebuah parti pelbagai kaum. Keadaan di Sabah bukanlah perkara baru, malah tanding sejak sehingga 1999. Pada pilihan raya umum 2013, keadilan menang 1 kerusi parlimen dan 7 kerusi DUN. Dan dalam pilihan raya umum 2018, keadilan menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN. Okey. Dan ini merupakan, masa itu keadilan menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN dalam keadaan keadilan hanya diberi 8 kerusi bertanding tau, DUN. Sebab tu ada orang pertikaikan, dia kata, alah menang 2 kerusi, yalah kau bagi 8 daripada 60. Kalau bagi 40 macam mana? Walaupun parti pernah bertanding jumlah kerusi lebih besar atas semangat setia kawan dengan rakan seperjuangan, khususnya warisan, keadilan hanya bertanding 6 kerusi parlimen dan 8 kerusi DUN pada 2018. 6 parlimen dan 8 DUN. Tapi daripada situ menang 3 kerusi parlimen dan 2 kerusi DUN. Keanggotaan keadilan juga telah meningkat sebanyak 170,000 orang, menjadikan Sabah negeri kedua tertinggi dari segi keanggotaan parti selepas Selangor. Oleh sebab itu, kali ini Parti Keadilan ingin meletakkan 14 orang calon DUN, iaitu satu peningkatan yang munasabah memandangkan bilangan kerusi DUN juga meningkat daripada 60 sebelum ini kepada 73 sewaktu pilihan raya negeri Sabah pada 2020. Dua rundingan terakhir keadilan warisan telah melibatkan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dan pimpinan tertinggi keadilan. Sebagai sebuah parti kaum yang telah lama menyertai pilihan raya, keadilan juga berhasrat menampilkan calon Bumiputera Islam. Bumiputera bukan Islam dan Cina. Keadilan juga mempunyai calon di segenap pelosok Sabah. Kali ini keadilan melakukan tapisan rapi untuk memastikan calon-calon yang berwibawa, termasuk muka-muka baru anak muda dan wanita. Ini komitmen keadilan untuk mengembalikan bandar rakyat kepada kerajaan negeri yang diterajui warisan, Pakatan Harapan dan UPAPCO, pimpinan Datuk Seri Panglima Syafiq Abdal dalam pilihan raya negeri 2020. Senarai kerusi yang dipertandingkan adalah Api-Api, Inanam, Tempasuk, Tamparuli, Matugong, Klias, Suk, Kemabong, Segama, Limbahau, Sungai Manila, Membakut, Pintasan dan Petagas. Nah, ini merupakan daripada ini. Menariknya kita kat sini, kenapa saya kata bahawa pimpinan sudah pun berunding. Sudah ada rundingan peringkat tertinggi. Jadi janganlah kita nak mempertikaikan bahawa keadilan akan bertanding 14 kursi. Ada orang kata, sikitnya 14 kursi. Tak, tuan-tuan dan puan, 14 kursi itu banyak. 14 kursi itu kira banyak. Tapi walaupun banyak tak sebanyak warisan, namun begitu, kita boleh kata ini boleh jadi kingmaker. Bayangkan kalau 10 kursi, tiba-tiba warisan lawan yang lain tu 50-50, keadilan boleh jadi kingmaker. Jangan tak tahu. Sebab tu saya kata keadilan ni, dia ada parti yang semua komponen dia boleh ada. Dan kita boleh bergerak sendiri kalau kita nak, tetapi kita tak nak bergerak sendiri sebab kita masih lagi ada semangat setia kawan. DAP dengan Amanah, dia nak pergi menggunakan logo warisan. Silakan. Kita tak ada isu pun. Tak ada masalah nak guna-guna. Ada orang kata kat saya, kalau guna logo keadilan kau tak marah, kalau guna logo warisan kau marah. Bukan masalah tu. Bukan masalah marah. Saya cerita pasal branding. Sebab tu kalau nak ambil ayat saya, ambil full. Jangan ambil setengah-setengah. Jangan jadi walaon. Jangan jadi pas. Kan? Ambil ayat setengah. Dia tak ambil full. Tengok video tu ambil full. Tak ambil dalam konteks. Kita bercerita tentang branding. Faham? Tak payah. Sebab itu saya kata, tuan-tuan dan puan, kita dah berunding 14 kursi. Kita akan bertanding 14 kursi. InsyaAllah. Jadi janganlah dia pertikaikan lagi. Ada orang masih mempertikaikan. 14 kursi.
Ada 73 tolak 14. Ada lagi 50 lebih kamu nak bertanding. 14 ni pun kamu nak pergi orang kata apa, nak panas. Kenapa? Baru 14 kursi. Ada berpuluh lagi kursi. Lebih 50 kursi tu. Janganlah panas. Relax kan? Kan? Sebab itu saya kata, dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita nak tunjuklah bahawa kemenangan itu boleh berlaku pertama kalau tidak ada pertembungan warisan dan juga parti keadilan. Maksudnya saya warisan DAP dengan amanah tu lah. 3 tu dalam menggunakan logo warisan tu tak bertemu dengan parti keadilan. Itu yang pertama. Boleh menang. Kedua, sekarang ini saya baca kenyataan Anwar Musa tadi bahawa PN mungkin akan meletakkan 2 calon di satu tempat yang sama. Maksudnya, Perikatan Nasional sekarang ini di antara STAR dengan Bersatu, dia orang tak ada kata sepakat. In fact, ada beberapa kawasan dia orang kena bertembung sama sendiri. Ini merupakan satu perpecahan, tuan-tuan dan puan. Kalau warisan dan Pakatan Badan PKR tak ambil advantage, dia boleh makan diri. Tapi kalau pandai ambil advantage, kena give and take, boleh menang dalam pilihan raya ini, mungkin menang besar. Itu baru kita cerita dalam perikatan. Kita tak cerita di antara Barisan Nasional dan juga perikatan lagi. Dalam Barisan Nasional, UMNO, Musa Aman sekarang ini duk bergaduh dengan Bung Mohtar. Bung Mohtar mengatakan bahawa Musa Aman tidak disenaraikan di dalam komponen, di dalam pilihan raya negeri kali ini. Sepatutnya dia bertanding di Sungai Manila. Berkemungkinan nama dia tidak ada di dalam Sungai Manila. Maksudnya apa? Sama ada dia diletak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Sama ada dia diletak di tempat lain ataupun dia tidak bertanding langsung. Tapi mustahil untuk dia nak diletakkan di tempat lain sebab grassroots dia di kawasan tersebut. Grassroots dia di kawasan tersebut. Susah dia untuk bertanding di tempat lain. Sebab itu saya kata, kalau warisan tidak pandai mengambil advantage perpecahan Barisan Nasional, UMNO, Perikatan Nasional. Ini belum cerita Bersatu dan Perikatan Nasional ni. Bersatu dan BN. Dan sekarang ini bertembung di antara sama. Berkemungkinan PN akan bertembung sesama sendiri dengan STAR, bertembung pula dengan UMNO. Bertembung di antara mereka. Kalau kita tak pandai ambil advantage perkara tersebut, warisan tak pandai ambil advantage, masih juga kalau sekiranya saya rasa tak adalah langgar tempat 14 ni kan. Sebab saya dengar-dengar peringkat bawahan masih juga nak ambil juga 14 tempat ni. Dia kata nak berebut 14 tempat ni kenapa? Ada 50 lebih tempat kamu nak bertanding, ambil lah tempat lain tu. Banyak lagi. That is why sekarang ini kita kata pertandingan ini kita akan menarik, boleh menang kalau kita disiplin dalam menentukan calon. Sebab itu saya kata kalau siapa menang dia boleh jadi kingmaker. Kenapa saya kata boleh jadi kingmaker, tuan-tuan dan puan-puan? Kita kena faham macam ni. Keadilan, dia bertanding 14 kursi. Ada kata sikitnya bertanding 14 kursi. Ya. Bayangkan, katakanlah dia menang 10 je kursi. Warisan menang, katakanlah daripada balance 14 tolak dengan 73 tu, ada 51. Okay. 59 kursi. Katalah 59 kursi tu, katakanlah daripada 59 kursi tu, warisan menang, let's say 30. 59 tu, let's say warisan menang 33 lah. Balance ni dimenangi oleh BN-PN. Tidak mustahil keadilan boleh jadi kingmaker kalau dia nak. Of course dalam keadaan itu, kita kena setia kawan. Sebab itu saya kata, warisan kena fikir secara bijak. Sekarang ini nak berkuasa di dalam negeri ini adalah warisan. Kalau keadilan nak berkuasa, nak jadi Ketua Menteri Sabah, dia bertanding bukan 14 kursi, dia bertanding 50 kursi. So cita-cita dia bukan nak jadi Ketua Menteri Sabah, tapi cita-cita je nak memastikan bahawa kerajaan warisan ini yang dipimpin oleh Syamil Abdal ni kekal untuk for the next selepas election ini. Jadi kalau begitu, kita kompromi dengan 14 lah. Still okay. Dan jangan lagi main sentimen-sentimen Melaya, Sabah, Sarawak ni, parti lokal, parti Melaya, jangan. Benda itu akan memakan diri sendiri saja. Sekian saja daripada saya malam ini. Terima kasih kerana menonton. Minta maaf kalau ada kekurangan.
Kita dah bersiaran almost 1 hour, lebih kurang 46 minit, 47 minit. Tolong saya, bantu saya. Kita ada Bina Negara, kita ada buat dinner. Tapi kita ada lagi banyak yang meja-meja kita tak jual. Tolong PM inbox saya. Kalau siapa yang tengok dekat dalam YouTube, boleh kontak nombor 0146402434. 0146402434. Kita jumpa 3 hari bulan 10. InsyaAllah kita bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bermula 6 petang. Kita ada macam-macam ceramah dan sebagainya. Dan yang paling penting, apa gerak kerja kita selepas itu untuk bina negara. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita ungkapkan sama-sama. Lawan! Tetap lawan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.